Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan isu Syed Muhammad Amin, dan saya buat video ini bukanlah diwakilkan Ustaz Hakim dan tidak mewakili sesiapa. Saya buat video ini untuk menyebarkan kebenaran dan untuk mempertahankan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Beberapa hari lepas saya telah berjumpa dengan Ustaz Hakim, bertemu dengan beliau, dan kemudian telah melihat segala bukti-bukti yang sangat kuat, yang sangat kukuh, yang sangat jelas, dan telah mendengar penjelasan daripada Ustaz Hakim sendiri berkenaan isu semasa madrasah, isu semasa Syed Muhammad Amin dan segala fitnah yang telah dilontarkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Maka dalam isu pasport, bahawasanya Syed Muhammad Amin ini mempunyai 3 pasport. 3 pasport. Kenapa Syed Muhammad Amin mempunyai 3 pasport? Kerana kebanyakan orang yang berada di negara Morocco itu, mereka mempunyai lebih daripada 1 pasport. Ada yang 2, ada 3. Maka tidak mustahil Syed Muhammad Amin ada 3 pasport. Dan kenapa Syed Muhammad Amin mempunyai 3 pasport? Kerana di antara salah satu sebabnya, ayah kandungnya yang lahir di Morocco, yang berasal daripada Morocco, yang menetap di Morocco, hijrah ke Algeria disebabkan faktor kerja, dan kemudian lahirlah Syed Muhammad Amin di Algeria. Dan kemudian ayah kandung Syed Muhammad Amin pergi ke France di atas urusan kerja, dan kemudian Syed Muhammad Amin telah pergi ke France untuk belajar. Maka beliau juga memiliki pasport France dan pasport Algeria. Dan Syed Muhammad Amin kembali kepada Morocco, kepada negara Morocco, negeri Maghribi Morocco, dan kemudian menetap di Morocco, kampung asalnya. Dan kemudian beliau mendapatkan warga negara Morocco kerana bersetahun lama di Morocco, dan beliau mendapatkan warga negara Morocco. Maka dengan jelasnya bahawasanya tidak ada sesiapa yang boleh menafikan bahawasanya Syed Muhammad Amin itu benar-benar daripada mendapatkan warga negara Morocco, beliau daripada warga negara Morocco. Berkenaan dengan isu pasport France, kenapa di dalam pasport France Syed Muhammad Amin tidak tulis Al-Hassani? Kerana format di negara France itu tidak ada keturunan Al-Hassani, tidak ada. Dan di sana tidak ada pertubuhan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dengan sebab itu ada tangan-tangan yang terkutuk memfitnah dan edit pasport friend Muhammad Al-Hassani itu ada Al-Hassani, ada Hassani. Maka dengan sebab itulah perkara itu menjadi fitnah, menjadi berleluasa terhadap Syed Muhammad Amin. Dengan jelasnya bahawasanya Syed Muhammad Amin mempunyai 3 pasport, dan pasport friendnya itu tidak tertulis pun Al-Hassani kerana negara sana tidak ada pertubuhan Ahlul Bait dan tidak ada keturunan Al-Hassani, dan format di negara France itu berkenaan dengan pasport tidak ada data-datanya. Dengan sebab itulah pasport Syed Muhammad Amin France itu tidak ada tulis Al-Hassani. Ada orang yang meletakkan Al-Hassani, edit dan memfitnah dan menyebarkan perkara tersebut. Dan dalam isu nasab Syed Muhammad Amin, saya telah melihat dengan bukti yang kukuh yang jelas bahawasanya Raja Morocco mengiktirafkan Syed Muhammad Amin ini Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dan Raja Morocco memberi sijil ataupun sijil kepada Syed Muhammad Amin berkenaan dengan membenarkan nasab beliau Syed Muhammad Amin, iaitu Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada Sayyidina Hasan, sampai kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka dengan sebab itulah tiada siapa yang boleh menafikan bahawasanya memang benarlah Syed Muhammad Amin itu adalah seorang Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dan saya telah melihat juga susul jalurnya Syed Muhammad Amin sampai kepada Rasulullah SAW. Dan saya juga telah melihat beliau dilantik naik nakib syurafa, dan ada suratnya, ada sijilnya, ada copnya. Tidak boleh dinafikan perkara tersebut. Dan Syed Muhammad Amin ini mempunyai ilmu pengetahuan yang luas tentang nasab, sehingga kan Pertubuhan Rabitah Alawiyah Indonesia pada tahun 2016 mengiktirafkan, mengesahkan ilmu beliau tentang nasab. Ada suratnya, ada copnya. Kita dah lihat, saya dah lihat. Dan ilmu nasab beliau sangat-sangat Masya Allah. Dan mereka, Syed Muhammad Amin sangat-sangat mengetahui tentang ilmu nasab, sehingga kan dia boleh tahu simpulan-simpulan sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan berkenaan dengan ilmu Syed Muhammad Amin, beliau dididik daripada kecil, diasuh oleh para alim ulama, dan beliau banyak berguru-guru dengan para alim ulama, habaib, dan beliau juga mendapatkan pengasahan ilmu daripada Habib Umar. Saya telah lihat 4 sijil. Syed Muhammad Amin mempunyai 4 sijil daripada Habib Umar, tulisan tangan Habib Umar, sign tangan Habib Umar, bahawasanya Habib Umar mengesahkan ilmu yang ada pada Syed Muhammad Amin. Dengan sebab itu tidak dinafikan beliau juga seorang yang faqih, yang sangat faqih dalam 4 mazhab, Dengan sebab itu Syekh Hamzah Al-Katani membuat
ataupun menggelar beliau Syed Muhammad Amin ini sebagai sahabat, sebagai kawan. Kerana apa? Teman mereka muzakarah, teman mereka untuk bermuzakarah dalam ilmu dan untuk mengambil pendapat dan mengambil pandangan tentang ilmu. Maka tidak dinafikan ilmu Syed Muhammad Amin. Syed Muhammad Amin berkenaan dengan ilmu beliau. Berkenaan dengan isu madrasah, pihak madrasah telah memberi kerjasama kepada PDRM, dan tidak ada dakwaan, dan semua yang tertuduh di bawah madrasah itu telah mendapat jaminan polis dan pendakwa raya. Tidak ada dakwa ke atas mereka kerana mereka tidak ada bukti yang kuat, dan mereka, pihak madrasah, memang tidak bersalah kerana adanya fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh golongan yang tidak bertanggungjawab. Maka dengan sebab itulah ada isu madrasah Ustaz Hakim. Dan disebabkan itulah ramai penghasut menghasut mak ayah pelajar di tempat madrasah Ustaz Hakim supaya anak mereka tidak belajar. Dia belajar di situ, dan kita dah tahu, saya dah tahu juga siapa dalang-dalang yang menghasut, yang menghancurkan, yang menyebarkan fitnah. Dan kita dah tahu latar belakang mereka, kanan belakang, kiri, atas, bawah, kita dah tahu dah siapa mereka. Dan kita serahkan mereka kepada Allah Ta'ala, dan kita mahu menjaga aib mereka. Dan disebabkan mereka inilah, ada beberapa orang yang menjadi dalang, menjadi fitnah kerana ada sifat dengki, kerana tidak berpuas hati, kerana ingin menjatuhkan, dan kerana ada sifat iri hati, dan kerana tidak boleh bekerjasama. Dan mereka di antaranya di antara dalang-dalangnya itu adalah orang yang pernah berkhidmat dengan Ustaz Hakim, dan orang yang berapat dengan Ustaz Hakim, dan di antaranya orang-orang yang lain yang kita tidak mahu dedahkan, iaitu dalang-dalang yang menentang ataupun memfitnah, menyebarkan fitnah Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, Syed Muhammad Amin, dan ingin memfitnah Ustaz Hakim. Dan dalam isu skamer, Syed Muhammad Amin datang ke Malaysia, dia tidak bawa skim cepat kaya, dan dia tidak meminjam duit orang, dan dia tak pakai duit orang. Dia datang ke Malaysia atas jemputan dakwah beliau di Malaysia. Tidak ada kena-mengena dengan isu duit, tidak ada kena-mengena dengan isu skamer, dan dia tidak ada rekod kotor, dia tidak ada rekod jenayah. Dan untuk apa kita memfitnah beliau sehingga jatuhnya fitnah yang besar, fitnah kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan isu akhir zaman. Ada orang mengatakan, ada orang melemparkan fitnah kepada Syed Muhammad Amin bahawasanya Syed Muhammad Amin Imam Mahdi. Kalian pernah dengar ke daripada mulut Syed Muhammad Amin bahawasanya dia mengaku dia Imam Mahdi? Tidak pernah. Adakah kalian pernah dengar daripada mulut Syed Muhammad Amin bahawasanya dia mengaku dia Nabi? Pun tidak pernah, betul? وهذا لا يعني شيئا الا الانتماء للفتره المصطفويه الكريمه ولآل بيت النبي الشريف، ولا ندعي عصمه ولا نهدويه عافانا الله ممن يقول ولا شيء من هذا، وليس لنا شيء زائد على احد، اننا نحب سيدنا المصطفى واجبنا من يحب سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. Aku datang adalah kerana kecintaan kamu semua kepada Nabi Muhammad SAW dan kecintaan kamu kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW. Aku tidak pernah mendakwa apa-apa sekalipun. Sedikit pun aku tidak mendakwa apa-apa. Bahkan mendakwa alim pun tidak. Aku tidak pernah mendakwa aku ini orang alim, ataupun mendakwa aku ini maksum, aku kebal dosa. Aku tidak pernah mendakwa diri aku Mahdi. Mudah-mudahan Allah maafkan, Allah Ta'ala ampunkan orang-orang yang mendakwa aku ini sebagai Mahdi. Manhaj ini bukan saya yang punya, dan manhaj ini bukan kalian yang punya. Manhaj ini Nabi Muhammad SAW yang punya. Nabi tidak pernah mengajarkan kita untuk memfitnah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk dengki, iri hati, menjatuhkan, hasut, menghasut. Saya telah lihat bukti. Ada para asatizah yang menghasut, mengatakan jangan support majlis Syed Maulana Amin, jangan support majlis Ustaz Hakim, menghasut, nak menjatuhkan. Maka adakah ini diajar oleh Nabi Muhammad SAW? Perbuatan ini adalah perbuatan yang mazmumah, perbuatan yang terkutuk. Nabi tidak pernah mengajar di dalam manhajnya untuk menjatuhkan fitnah. Dan ada sebahagian para asatizah terpedaya dengan media sosial dan mendengar daripada sebelah pihak sehingga menyebarkan fitnah. Adakah kalian tidak memahami hakikat tabayun? Adakah kalian tidak faham makna tabayun? Allah menyebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'i fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang orang yang fasik
datang orang yang fasik yang menyebarkan berita, hendaklah kalian selidik. Cari bukti-bukti kepada orang tuan badan. Cari bukti-bukti kepada tuan badan, pergi lihat, pergi cari dalil-dalilnya, apa penjelasannya, barulah benar dipanggil tabayun. Kalau kita dengar pada media sosial saja, dan kita dengar daripada orang yang membuat fitnah, dan kita dengar daripada orang yang menyebarkan fitnah, orang yang ada sifat dengki, iri hati dan menjatuhkan Ustaz Hakim dan Ahlul Bait Syed Muhammad Amin, maka ini bukan tabayun. Ini adalah perbuatan yang terkutuk. Ini adalah perbuatan terkutuk. Maka dengan siapa kalian mengambil ilmu? Sebagian asatizah menyebarkan fitnah, mendengar berita yang tidak sahih, mendengar berita perkara yang batil dan membenarkan perkara yang batil, sedangkan kalian tidak bertabayun. Bagi berjumpa dengan Ustaz Hakim, tanya kepada Ustaz Hakim, apakah buktinya, apakah dalilnya, mana pengesahannya. Kalian sendiri yang berada di dalam manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah, dan khususnya kepada masyarakat Malaysia yang beragama Islam, kalian menyebarkan fitnah. Menyebarkan fitnah, memutuskan nasab Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW bukan satu dosa yang kecil. Dia termasuk dalam kabair, dalam dosa-dosa besar, termasuk dalam dosa-dosa besar, dan Allah memberi ancaman kepada mereka yang memutuskan nasab manusia, yang memutuskan nasab Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW menyebut dalam hadisnya, la yadkhulul jannah illa namamun, tidak akan masuk syurga orang yang suka mengadu domba, hasut menghasut, menjatuhkan, fitnah memfitnah. Adakah kalian tidak malu kepada Allah Ta'ala, tidak malu kepada Nabi Muhammad SAW? Adakah kalian tidak yakin dengan kemurkaan Allah? Adakah kalian tidak yakin dengan kemurkaan Nabi Muhammad SAW sehingga kalian sebarkan fitnah? Dan kita telah kenal pasti dalang-dalang di sebalik semua ini. Kita tahu siapa mereka. Kita tidak mahu buka aib mereka, kita tidak mahu sebarkan fitnah mereka kerana rahmat Allah itu luas. Tetapi jangan mengambil kesempatan memfitnah Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW dan menjatuhkan madrasah, menjatuhkan Ustaz Hakim, sehingga kalian tidak mengenal kepada perkara hak dan perkara yang batil. Dan ada sebagian asatizah mengatakan orang awam itu jangan berpaut, jangan bergantung kepada guru-guru. Orang awam jangan bergantung, jangan berpaut, jangan jual gambar guru Habib Omar bersama Syed Muhammad Amin. Jangan keluarkan gambar Habib Omar bersama Syed Muhammad Amin. Macam mana kalian tidak, bagaimana kalian boleh berkata begitu? Bagaimana kalian boleh berkata begitu? Kalau orang yang berada di dalam manhaj tidak mahu mempertahankan guru-gurunya, pasti Allah mendatangkan orang awam, para muhibbin yang mempertahankan gurunya. Maka dengan sebab itu kalian yang tidak mau bersatu, kalau zaman dahulu Sayyidina Ali mempertahankan Sayyidina Husain bermati-matian demi agama, demi Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, demi Nabi, demi agama, demi Allah. Tetapi pada hari ini kalian mencampakkan kekotoran, mencampakkan keburukan pada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, menyebarkan fitnah, hasut. Saya ada bukti, ada ustaz-ustaz yang menghasut. Saya ada lihat, bukan kita tidak lihat. Ada sebagian orang yang tidak suka kepada Ustaz Hakim. Kalian yang mempunyai masalah dengan Ustaz Hakim, yang mempunyai hal peribadi dengan Ustaz Hakim, ada masalah dengan Ustaz Hakim, selesaikan dengan Ustaz Hakim. Orang yang berada dalam dalang tersebut, siapa yang ada masalah dengan Ustaz Hakim, pergi berjumpa dengan Ustaz Hakim, selesaikan. Jangan kalian menaburkan fitnah sehingga mendatangkan kemurkaan Allah, sehingga menyebarkan fitnah, sehingga terpedayanya masyarakat orang yang tidak memahami, sehingga menjadinya kufur kepada sebahagian manusia. Adakah perbuatan ini perbuatan yang manfaat? Adakah perbuatan itu perbuatan yang hak, perbuatan yang hak yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala? Dengan sebab itu ada juga para asatizah mengatakan murid tidak boleh bergantung pada tidak boleh berpaut kepada gurunya. Seorang murid tidak boleh berpaut kepada gurunya. Bagaimana seorang murid tak boleh berpaut kepada gurunya? Roh yang memiliki isyarat, hati yang memiliki isyarat, jiwa yang memiliki isyarat, hatta walaupun kita dalam keadaan mati, walau kita mati nanti, walau sekaratul maut nanti, maka isyarat itu yang ada dalam diri kita, yang mendapat isyarat daripada guru-guru kita, tidak akan putus. Bagaimana seorang murid tidak boleh berpaut kepada gurunya? Dengan sebab itu saya mengatakan murid tidak boleh dipisahkan dengan guru, dan murid tidak boleh dipisahkan dengan manhaj, guru tidak boleh dipisahkan dengan manhaj. Dengan sebab itu roh memiliki isyarat daripada guru, hati memiliki isyarat daripada guru. Mana mungkin seorang murid tidak boleh berpaut kepada guru, apatah lagi untuk menegakkan perkara yang benar, memperjuangkan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dan ada sebagian asatizah yang mengatakan hanya si fulan saja boleh mengaku murid Habib Omar, hanya si fulan saja boleh mengaku murid Habib Omar. Perkataan itu menyakiti seluruh murid Habib Omar. Dan kalian mengatakan murid tidak boleh bergantung, tidak boleh berpaut kepada Habib Omar. Seorang murid tidak boleh berpaut kepada Habib Omar. Perkataan itu menyakiti murid-murid Habib Omar.
Kalau Habib Omar boleh berlaku adil pada muridnya, kenapa kalian pelajar-pelajar, para murid tidak boleh berlaku adil kepada murid? Kenapa kalian pelajar dan para murid tidak boleh berlaku adil, sedangkan Habib Omar boleh berlaku adil kepada para muridnya? Dengan sebab itu, kalian yang tidak bersatu dan tidak ada keadilan. Saya sudah dengar perkara ini lama, dan saya lihat dengan mata saya sendiri bagaimana keadaan kalian tidak adil, dan kemudian hasut menghasut, jatuh menjatuhkan, fitnah memfitnah. Perbuatan ini ada, bukannya tidak ada. Dengan sebab itulah perkara ini mengkaitkan semua. Jadi datangnya isu Syed Muhammad Amin ini terkait dengan semua para asatizah, para guru, terjadinya dengan orang awam yang masuk campur.